Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Husna binti Syarudin, pegawai penguatkuasa dari KPDN Shipi Negeri Pulau Pinang. Akan bersama anda sehingga ke akhir kursus. Skop kursus penandaan tanda harga dan caj perkhidmatan merangkumi latar belakang dan pengenalan, peruntukan akta, punca kuasa dan perundangan, penandaan tanda harga, penandaan tanda harga bagi caj perkhidmatan, penalti dan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang dilakukan. Latar belakang, sebelum tahun 1977, para penjual runcit tidak diwajibkan secara perundangan untuk meletakkan label, tag atau tanda harga pada barangan atau beg atau bekas barangan tersebut yang dipamerkan untuk dijual di dalam premis perniagaan. Pada masa tersebut, tiada penandaan harga atau penandaan harga yang tidak jelas bagi barang-barang yang dijual oleh peruncit yang telah menimbulkan keraguan atau ketidakpuasan hati dalam kalangan pengguna. Pengenalan. Punca kuasa menteri adalah di bawah Seksyen 10 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dalam kurungan Akta 723, di mana penjual runcit wajib meletakkan label, tag atau tanda harga secara tunai pada barangan yang dipamerkan untuk jualan maupun contoh barangan jualan di premis. Peraturan kawalan harga bagi penandaan bagi caj perkhidmatan ditambah kepada sektor penyedia perkhidmatan. Punca kuasa Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, pelantikan pengawal harga, timbalan pengawal harga, penolong pegawai harga dan sebagainya terdiri daripada 3 kaedah pelantikan. Yang pertamanya, menteri boleh melantik daripada kalangan pegawai awam seorang pengawal harga, apa-apa bilangan timbalan pengawal harga dan apa-apa bilangan penolong pengawal harga dan pegawai lain sebagaimana yang perlu bagi maksud akta ini. Seterusnya, pengawal harga hendaklah tertakluk kepada arahan dan kawalan menteri dengan melaksanakan kewajipan yang dikenakan dan menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya di bawah akta ini. Dan akhir sekali, timbalan pengawal harga, penolong pengawal harga dan pegawai lain yang dilantik di bawah Subseksyen 1 hendaklah berada di bawah arahan dan kawalan pengawal harga. Dan lagi, punca kuasa Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, kuasa penguatkuasaan AHAP 2011 iaitu penggeledahan, pemeriksaan, penyitaan, pendakwaan dan pelepasan di bawah bahagian ke-6 Seksyen 19 hingga ke Seksyen 40 AHAP 2011. Perundangan penandaan harga. Perundangan penandaan harga. Pada 1 Mei 1977, peniaga wajib meletakkan tanda harga pada 111 jenis barangan yang dijual secara runcit. Tetapi pada tahun 1993, perundangan telah digantikan. Peruncit wajib meletakkan tanda harga kepada semua jenis barangan. Dan yang terkini, perundangan telah menetapkan peruncit wajib meletakkan tanda harga kepada semua jenis barangan dan perkhidmatan yang diberikan. Manakala peruntukan Akta Kawalan Harga 1946 dalam kurungan Akta 121 mengawal harga barangan telah dibatalkan dan telah menggunakan akta terkini iaitu Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dalam kurungan Akta 723 iaitu mengawal harga barangan dan caj untuk perkhidmatan dan melarang pencatutan dari membendung aktiviti mencatut atau pengambilan keuntungan yang tidak munasabah oleh peniaga. Seterusnya, Perintah Kawalan Harga Penandaan Harga oleh penjual runcit pada tahun 1993 telah dibatalkan dan digantikan dengan Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penandaan Harga bagi barangan dan caj perkhidmatan yang terkini iaitu tahun 2020. Peraturan Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Perniagaan yang ditetapkan pada tahun 2017 telah dipinda kepada Peraturan Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Perniagaan yang ditetapkan pindaan pada tahun 2020 adalah melibatkan tempat meletakkan kenderaan, kedai dopi dan juga salon dandan rambut.
Memorandum daripada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna cadangan memasukkan penandaan harga dan barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 dalam Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 telah diterima dan dipersetujui oleh Jemaah Menteri dan tarikh perintah ini diwatakan pada 15 November 2020. Tempoh pelaksanaan Pelan Komunikasi Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 yang akan menggantikan Perintah Kawalan Harga penandaan harga oleh penjual runcit pada tahun 1993 adalah selama 3 bulan dari tarikh dikuatkuasakan. Perintah baru memasukkan penandaan harga bagi caj perkhidmatan kepada sektor penyedia perkhidmatan. 5 sektor perkhidmatan yang terlibat iaitu hotel, makanan dan minuman, dovi, tempat meletakkan kenderaan dan salon dandan rambut. Memasukkan penggunaan sistem peranti harga bakut selari dengan perkembangan teknologi perniagaan bagi mewujudkan elemen pematuhan tanda harga dan seterusnya membolehkan penguatkuasaan dilakukan dengan lebih menyeluruh dan berkesan. Penandaan harga barangan hendaklah meletakkan label, tag atau tanda harga pada setiap barangan itu atau pada beg atau pada bekas barangan itu yang menunjukkan harga tunai bagi tiap satu unit timbangan atau setiap sukatan barangan tersebut. Jika jenis atau saiz barangan tidak sesuai ditandakan dengan tanda harga atas sebab jenis saiz atau saiz, penjual runcit boleh menggunakan satu senarai harga yang menyatakan perihal barangan itu, timbangan, unit timbangan atau sukatan dan harganya yang jelas. Harga barangan hendaklah ditandakan dalam ringgit Malaysia dan nilai dalam nombor. Perihal dan harga ini hendaklah ditandakan dalam bahasa kebangsaan dan terjemahan sekiranya senarai tidak dapat dipaparkan dalam bahasa kebangsaan. Jika harga runcit disyorkan, barang yang dipaparkan pada mana-mana bahagian barangan itu, harga runcit disyorkan itu tidak menjadi sebahagian daripada pendanaan harga barangan itu di bawah perintah ini. Tanggungjawab peniaga berkaitan dengan penandaan harga, menjelaskan standard penandaan harga, penandaan harga bagi barangan dan caj perkhidmatan 2020, tanda harga pada setiap barang, contoh barangan yang dipamerkan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Malaysia dan terjemahan. Penandaan harga bagi barangan dan caj perkhidmatan 2020 adalah bertujuan untuk mewajibkan peniaga meletakkan tanda harga atau senarai harga. Harga yang dipamerkan haruslah jelas dan terang, maklumat kepada pengguna, membuat perbandingan harga sebelum membeli dan seterusnya bertujuan untuk memelihara kepentingan pengguna dan juga peniaga. Penandaan harga bagi caj perkhidmatan hendaklah memaparkan senarai perkhidmatan dan caj untuk perkhidmatan itu sekiranya menawarkan untuk membekalkan apa-apa perkhidmatan untuk perniagaan. Harga caj bagi perkhidmatan yang ditawarkan hendaklah ditandakan dalam ringgit Malaysia dan nilai dalam nombor. Perihal dan harga perkhidmatan hendaklah ditandakan dalam bahasa kebangsaan dan terjemahan sekiranya senarai tidak dapat dipaparkan dalam bahasa kebangsaan. Mengikut saiz dan warna yang diletakkan dengan sebegitu cara supaya mudah dilihat dengan jelasnya bagaimana orang berhasrat untuk menggunakan atau melanggan perkhidmatan tersebut. Peranti sistem harga. Penggunaan apa-apa sistem peranti harga untuk memaparkan harga atau caj perkhidmatan adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Memasang sekurang-kurangnya satu peranti sistem harga di premis, memaparkan harga di kedudukan yang mudah dilihat dengan senang dibaca oleh mana-mana orang yang berniat untuk membeli barang itu. Memaparkan satu notis dalam premis yang menunjukkan apa-apa percanggahan antara harga yang ditunjukkan oleh peranti sistem harga dan harga yang dipaparkan. Harga yang lebih rendah hendaklah terpakai. Peranti sistem harga termasuklah mana-mana peranti yang menunjukkan atau memaparkan harga secara elektronik. Faedah-faedah pelaksanaan penguatkuasaan Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan.
Penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 adalah untuk menjamin perlindungan hak pengguna, mengelakkan penipuan oleh peniaga, menggalakkan aktiviti perniagaan yang berdaya saing, memudahkan pengguna untuk membuat pilihan dan perbandingan harga semasa membuat pembelian. Seterusnya, membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup pengguna, memberi kesan positif jangka panjang kepada pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kepercayaan pengguna dalam membuat pilihan terhadap sesuatu barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Pengguna juga dapat menggunakan hak mereka untuk mendapat maklumat yang lebih jelas, terutama mempunyai kuasa memilih barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada mereka. Pembatalan dan peralihan. Apa-apa siasatan, perbicaraan atau prosedur yang telah dilakukan, diambil atau dimulakan di bawah perintah yang dibatalkan sebaik sebelum perintah ini mula berkuasa, hendaklah diteruskan dan diselesaikan atau mengikut perintah yang telah dibatalkan terdahulu. Okey, bagi individu, penalti yang akan dikenakan adalah denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia, manakala bagi syarikat pula denda tidak melebihi RM100,000 Malaysia. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.